Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini kalilah sangat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Bagaimana perkara ini berlaku? Kontraktor ataupun syarikat yang hanya berumur 45 hari, belum pun sampai masa atau belum pun hampir 2 bulan, baru sebulan lebih, dia sudah boleh menuntut sebanyak Rm 178 juta. Jadi mari kita bersama-sama ya. Mari kita bersama-sama untuk melihat ya apakah yang dinyatakan atau kenyataan atau pendedahan ya yang dilakukan oleh Rafizi Ramli. Jadi mari kita baca bersama. Memang ini adalah satu perkara yang sangat mengejutkan kita, khususnya saya sendiri ya, apabila mendengar dan melihat sendiri kenyataan ini, memang sesuatu yang sangat memeranjatkan. Ya, itulah dia. Katanya kalau kita lihat ke belakangan ini, kerajaan PAS UMNO Bersatu cuba mengalihkan perhatian dari isu sebenar yang menimbulkan kemarahan rakyat. Mesin propaganda PAS UMNO Bersatu yang diketuai Datuk Seri Najib Razak cuba meyakinkan rakyat bahwa tiada penyelewengan berlaku, katanya hanyalah kelewatan projek. Jadi hari ini sudah terjawab, sudah pendakwaan. Katanya tiada penyelewengan. Mereka cakap tiada penyelewengan. Lobakmen kata hanya lewat ya. Izam juga kata semua fitnah. Pemimpin-pemimpin UMNO juga semua ini hanya kerja-kerja DAP, hanya karena mau politik, karena pilihan raya semakin dekat. Tapi akhirnya hari ini walaupun ikan bilis yang didakwa, tapi ternyata di dalam kes skandal LCS ini berlakunya satu penyelewengan. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah melalui pendedahan yang dilakukan oleh Rafizi Ramli ini. Mari kita baca seterusnya. Sehingga kini Najib sendiri belum menjawab soalan-soalan pokok yang saya utarakan sejak saya mendedahkan butiran proyek LCS yang mengesahkan ada penyelewengan. Yang pertama, kenapa reka bentuk dan kelas kapal LCS diubah di saat akhir dari yang telah diluluskan, yaitu dari kelas Sigma daripada negara Belanda kepada kelas Gowin daripada negara Prancis. Ya, siapakah yang lebih berkuasa dari Menteri Pertahanan ketika itu? Zaid Hamidi yang boleh mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, soalan yang belum pernah atau dijawab oleh bos kau sendiri ya. Kenapa kontraktor utama Boosted Naval Ship BNS melantik subkontraktor berlapis-lapis? Adakah untuk menyembunyikan penglibatan di CNS yang ada reputasi dari skandal terdahulu yang berkait dengan Najib? Kenapa kos untuk 2 package utama naik harga 2 kali ganda dari Rm 397 juta kepada Rm 1.2 juta bilion? Ini kalilah banyak duit hilang. Apabila melalui 2 lapisan subkontraktor. Katanya lagi, kesemua ini melibatkan 2 bentuk keputusan utama. Kesemua ini melibatkan 2 bentuk keputusan utama. Yang pertama, keputusan teknikal ya, berhubung pilihan reka bentuk dan teknologi kapal perang yang berubah dari kelas Sigma kepada kelas Gowin. Yang kedua pula katanya keputusan keuangan, peruntukan dan pembayaran yang sepatutnya tertakluk kepada kesemua atau semua pekeliling perbendaharaan yang mengawal selia urusan tuntutan dari kontraktor dan juga subkontraktor. Banyak sangat persoalan ya, tapi mereka pula semua ini hanya fitnah. Katanya tiada penyelewengan, tiada rasuah. Langkah pertama hari ini sahabat-sahabat semua, kita mendengar satu pendakwaan. Penyelewengan duit dan rakyat, dana rakyat, itulah yang berlaku. Jadi kita sambung, katanya lagi, umum mengetahui bahwa keseluruhan tadbir urus keuangan negara dipandu dan dikawal oleh satu set pekeliling perbendaharaan yang pada prinsipnya menekan perkara-perkara berikut. Yang pertama, kontraktor perlu dilantik dari kalangan pembekal yang paling layak berdasarkan keupayaan teknikal dan pada harga yang terbaik kepada kerajaan. Sebagaimana ada harga yang terbaik kalau di proyek ini diberi terus ya. Bukan tender terbuka tapi diberi terus. Adakah mereka koroni mereka? Itulah persoalannya. Kontraktor perlu mempunyai kekuatan keuangan dan aliran tunai sendiri untuk menjalankan mana sudah tadi?
menjalankan kontrak. Itu dia. Yang ketiga adalah bayaran hanya boleh dibuat mengikut kemajuan projek dan dibayar secara berpatutan mengikut peratusan projek dilaksanakan seperti yang dipersetujui mengikut dokumen kontrak yang dimeterai dengan kerajaan. Tapi apa yang berlaku sahabat-sahabat semua? Kapal tidak siap, belum hanya dalam proses 40%, tapi bayaran sudah dapat 60% daripada LCS yang pertama. Itulah yang berlaku. Maklumat dalaman mengenai urusan tuntutan dan bayaran berhubung projek LCS menunjukkan ke semua perkara 1 hingga 3 yang saya sebut telah dilanggar, kata Rafizi. Ada bukti yang menunjukkan sama ada kontrak kerajaan dengan BNS tidak mengikuti peraturan keuangan pekeliling perbandaran ataupun pembayaran dibuat tanpa mengikut kemajuan projek yang melanggar pekeliling perbendaharaan, katanya. Memang agak mengejutkan kita ya, sebab mereka bayar walaupun peratusan kapal itu dibuat pada kadar yang rendah, peratusannya rendah, tapi kenapa dibayar? Adakah karena ada something wrong di sana? Ini sebenarnya yang harus dijawab oleh Bosakau. Bukannya mau menunjuk kononnya pihak yang bersalah, bukannya kononnya Pakatan Harapan yang menangguhkan pembinaan kapal karena itu karena katanya kapal itu terdelay, tertunda dan sebagainya. Mereka hanya pandai memusingkan fakta, tapi pada akhirnya kita boleh lihat siapakah sebenar yang menipu dan memusingkan fakta di sana. Hari ini saya ingin mendedahkan satu lagi pembayaran yang tidak mengikut prinsip di dalam pekeliling perbendaharaan. Kertas siasatan dalaman projek LCS menunjukkan bahwa subkontraktor lapisan kedua CED atau CED itu membuat tuntutan sebanyak RM178 juta sebagai yuran memulakan kerja ya. Pada hari yang sama ia dilantik, sedangkan pada ketika itu subkontraktor ini ditubuhkan 40 hari sebelum itu. Jadi ini yang didedahkan oleh Rafizi Ramli. Bagaimana sebuah company yang baru ditubuhkan dengan baru beberapa bulan, sebulan lebih begitu, baru ditubuhkan dapat kontrak ya sebagai subkon di sana, dan yang paling mengejutkan mereka pula dibayar. Mereka dibayar dengan satu jumlah yang begitu besar, RM1.78 bilion juta. Berapa tadi? Mana sudah itu? Ini 178 juta sebagai yuran memulakan kerja. Baru masuk, baru dilantik sudah kena bayar. Jadi sahabat-sahabat semua, ini perkara ini yang harus diberi penjelasan oleh menteri-menteri, Perdana Menteri bekas Perdana Menteri sebelum itu, Najib Razak, Hisamuddin khususnya, dan juga Zaid Hamidi. Mereka kena membuka mulut, beritahu kepada rakyat kenapa syarikat yang baru ditubuhkan selama 45 hari ini berjaya mendapat bayaran 178 juta ringgit. Ini adalah satu nilai yang tinggi. Ini adalah satu dana yang diberi sebegitu rupa tanpa ada bukti mereka boleh melakukan. Dan yang paling peliknya adalah mereka sendiri tidak tahu di mana asal-usulnya. Hanya dengan 48 hari dapat kontrak, dapat bayaran. Jadi ada something wrong di sana. Ini ada sesuatu perkara yang agak mengelirukan kita, agak mencurigakan kita. Kenapa perkara ini boleh berlaku, sahabat-sahabat semua? Itu dia. The Vibe sebelum ini melaporkan CED ditubuhkan. Ya, ini bukti ya. The Vibe sendiri menyatakan ditubuhkan pada 23 Februari 2012, yaitu 45 hari sebelum ia dilantik sebagai subkontraktor lapisan kedua untuk package utama bernilai RM1.2 bilion. Perentetan peristiwa mengenai bayaran yang melanggar prinsip urus tadbir keliling perbendaharaan adalah seperti berikut. 9 April 2012, BNS lantik CED sebagai subkontraktor bagi dua package utama bernilai RM1.2. 9 April pada hari yang sama, bulan tahun yang sama, CED pula melantik CED, ya. Sebuah syarikat yang baru berusia 45 hari sebagai subkontraktor bagi dua package yang dianugerahkan oleh BNS. 9 April hari yang sama, CED membuat tuntutan sebanyak RM178 juta sebagai yuran memulakan kerja pada hari yang sama. Ia dilantik sebagai kontraktor lapisan kedua.
Jadi sahabat, kita boleh nampak yang bekerja kononnya di sini adalah CAD. Namun BNS, CAD hanya duduk, mereka boleh mendapat bayaran. Inilah yang berlaku, inilah yang menjadi persoalan. Kenapa perkara seperti ini boleh berlaku ya di dalam projek negara. Ini bukanlah satu projek kecil, ini melibatkan negara kita, kedaulatan, keselamatan negara kita. Bagaimana mereka yang pada ketika itu sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan tidak melihat perkara ini. Adakah itulah yang menjadi soalan kita? Ya, adakah mereka terlibat? Ini soalannya. Namun hari ini kita mendengar Hisamuddin kononnya dia akan sanggup memberikan kerjasama kononnya untuk menyelesaikan ataupun disiasat ya berkaitan dengan skandal LCS ini. Ini hanyalah satu keegohan. Ini adalah satu kesombongan mereka mengatakan seperti itu. Tapi akhirnya sahabat-sahabat semua, perkara ini kebenaran pasti akan terlonde. Kalau bukan 1 hari 2 hari, mungkin 5 ke 10 tahun seperti mana yang berlaku dalam case SRC ya 1MDB yang dibongkarkan oleh Rafizi, mengambil masa lebih 10 tahun baru terbongkar begitu sebenarnya. Akhirnya apa yang dilakukan, apa yang dibongkarkan oleh Rafizi Ramli ternyata adalah suatu perkara yang benar. Dan hari ini beliau sekali lagi ya memberikan satu pendedahan yang begitu mengejutkan kita semua. Katanya lagi, transaksi sebegini merupakan satu penyelewengan yang melanggar peraturan pembayaran Kementerian Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan pada ketika itu katanya, Najib mesti menjawab bagaimana sebuah subkontraktor yang hanya berusia 45 hari boleh membuat tuntutan berjumlah Rm 179 juta daripada proyek pertahanan utama negara. Ini persoalannya. Dan penyelewengan beginilah yang menyebabkan BNS akhirnya tidak mempunyai dana walaupun telah dibayar oleh kerajaan. Dan proyek tergendala sehingga tidak ada satu kapal pun yang siap hingga ke hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini sekali lagi satu pendedahan ya daripada Rafizi Ramli yang sangat-sangat mengejutkan kita. Bagaimana bisa mungkin baru saja syarikat yang baru saja ditubuhkan selama 40 hari mendapat kontrak yang berbilion, subkon lapis kedua, ia terus membuat tuntutan belum pun memulakan sebarang kerja, memulakan sebarang pembinaan di dalam kapal yang dalam proyek inilah, di dalam proyek LCS ini. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi perkara ini memang kalau dilihat dari segi mata kasar pun, bagaimana syarikat yang baru ditubuhkan boleh mendapat kontrak, mendapat bayaran. Ini adalah satu perkara yang sangat mencurigakan. Budak kecil pun boleh terfikir perkara ini harus disiasat. Perkara ini pastinya melibatkan penyelewengan, melibatkan ketirisan dan rasuah di sana. Ini perkara yang harus menjadi tumpuan oleh pihak berkuasa untuk mencari siapakah jerung utama, siapakah jerung besar. Bukan ikan bilis yang ditangkap, yang didakwa, tapi mereka-mereka yang digelar sebagai jerung besar, yang merancang, yang melakukan perkara semua ini. Mereka lah yang seharusnya dicari, didakwa. Oke guys, sebelum saya mundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan apapun tangkap 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.